Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung lagi tajuk perbezaan berkenaan hukum berantai. Hukum berantai dalam bahasa Inggerisnya dipanggil chain rule. Chain rule. Hukum berantai maksudnya berantai-rantai lah. Okey, kita start dengan contoh dulu, dengan definition. Okey, bila masa kita nak gunakan hukum berantai ni, bila kita biasanya ada fungsi dalam fungsi yang lain, ataupun dalam senang cerita dalam bracket yang ada kuasa. Okay, katakan kita ada fx, fungsi x dalam bracket dan ada kuasa dekat luar dia, kuasa n. Okay, caranya macam mana kita nak bezakan, kita bezakan y, kita akan dapat dy dx. Dan okay, kat sini hukum berantai ni kita akan bezakan dulu kuasa yang dekat luar bracket tu dulu. Maksudnya kuasa n ni kena gunakan cara hukum kuasa. Power tu bawa ke depan, atas tu tolak dengan 1. Jadi kita boleh tulis n bawa ke depan, fx salin je bracket ni, yang atas ni tolak dengan 1. Okey, kemudian kita akan masuk dalam bracket dan bezakan fungsi yang dalam bracket. Maksudnya fungsi fx tadi tu bila kita bezakan, kita akan dapat f prime x letak dekat sebelah dia. Itu cara dia. Okay, kita tengok contoh. Senang cerita, kita bezakan luar, kemudian kita bezakan yang dalam bracket. Okay, kita tengok contoh. Katakan kita ada x kuasa 3 tolak 4x kuasa 2 kuasa 2. Katakan saya buat kuasa 2. Kuasa 2 ni sebenarnya kita masih boleh gunakan asas dalam perbezaan. Maksudnya kita kembangkan bracket ni dan kita akan bezakan salah satu. Tapi itu kalau kita nak guna hukum cara asas pembezaan. Tapi untuk contoh ni saya buat dia lebih susah sikit lah. Susah sikit, saya jadikan dia kuasa 20. Kuasa 20 supaya kita tak susah. Kuasa 20 kan susah kita nak kembangkan. Kita nak kembangkan 20 kali tak mungkin lah. Kembangkan 3 kali pun dah susah. Ini kan 20 kali. Jadi nak tak nak kita kena gunakan hukum berantai untuk cari pembezaannya. Okey, caranya kita ikut cara tadi. Okey, kita akan bezakan y dulu, dapat dy dx. Sekarang kita bezakan kuasa yang dekat luar bracket tu, bawa ke depan. 20 bawa ke depan, salin balik. Ini penting salin balik bracket tu dengan tanpa mengubah apa-apa yang dalam bracket tu. Salin je. Maksudnya x kuasa 3 tolak 4x kuasa 2 masih sama lagi. Okey, kuasa yang atas bracket yang asal 20 tadi kita kena tolak dengan 1. Jadi kuasa 19. Okey, itu sudah selesai separuh. Sekarang kita masuk yang dalam bracket ni pula. Masuk yang dalam bracket, maksudnya kena bezakan fx yang dalam bracket. Yang dalam bracket ni, yang ni lah saya merahkan ni. Okey, yang tu kita kena bezakan x kuasa 3. Kita akan bezakan, kita akan dapat 3x kuasa 2 dan tolak 4x kuasa 2. Bila kita bezakan, kita akan dapat 2 bawa depan, darab dengan 4 akan dapat 8x kuasa 1. 8x sajalah. Okey,
Itu je lah jawapannya. Kita boleh tulis 20 X kuasa 3 tolak 4X kuasa 2 kuasa 19 darab dengan 3X kuasa 2 tolak 8X. Itu contoh yang pertama. Yang kedua lah. Contoh yang kedua. Sekarang kita tengok contoh lain pula. Contoh lain macam mana? Saya bagi contoh. Bila kita ada perkali kat depan, bila kita ada perkali dekat depan bracket, saya tulis 4 7 tolak 5X kuasa apa? 11. Suka saya je buat contoh kan. Okey. Apa? Janji faham. Okey, sekarang macam mana kita nak cari dy dx ni? Cara yang sama macam tadi. Kita bezakan y dulu, dapat dy dx. Okey, yang 5 dekat luar bracket tu kita biarkan dulu. Yang ni perkali ni sebenarnya kita tak perlu nak bezakan, kita letak je tepi dulu. Okey, sekarang 11 yang kat luar bracket tu kita kena bawa dia ke depan. 11 bawa ke depan. Okey, salin balik bracket tu. 7 tolak 5x kuasa 11 tu kita tolak dengan 1, jadi kuasa 10. Kemudian kita akan bezakan yang dalam bracket ni. Dalam bracket ni 7 tolak 5x ni kita bezakan. Okay, bezakan 7 akan dapat kosong. Bezakan negatif 5x kita akan dapat yang ni kuasa 1 x kuasa 5x kuasa 1. Jadi kita cuma ambil nilai sebelah x tu. So negatif 5 tu sebagai jawapan dia. Jadi bila kita nak ringkaskan jawapan ni, okey, 5 darab dengan 11. Okey, yang kalau kita perasan negatif 5 dekat belakang ni kita boleh combine dengan dekat depan ni. Kita boleh gabungkan sekali. Maksudnya kita akan dapat 5 darab 11 darab negatif 5. Dapat berapa tu? 5 darab 11 darab negatif 5, kita akan dapat 5 darab 11 darab 5 dapat 275. Saya pakai kalkulator lah ni. Saya congak ni lambat sikit. Okay, kita boleh tulis terus lah Jangan lupa negatif 5 darab 11 darab 5 belakang tu kita dapat negatif 275. Okey, dan salin balik lah yang bracket tadi. 7 tolak 5x kuasa 10. Yalah, kuasa 10. Okey, itu je lah jawapan dia. Kita tengok contoh lain. Contoh apa lagi nak bagi? Apa lagi lah saya bagi satu lagi. Chain rule. Okey, sebenarnya dalam pembezaan dia tak spesifik y. Kita boleh tulis dalam bentuk fx. Fx sama dengan apa? Kadang-kadang dia bukan dalam bentuk, kita tak nampak pun dia ada kuasa. Dia dalam bentuk punca kuasa macam tu kan. Punca kuasa 7x tambah 9x kuasa 3. Dia bentuk macam tu. Okey, dia sebenarnya yang ni adalah bila kita tukar dalam bentuk indices, kita boleh nampak kuasa dia adalah 7x tambah 9x kuasa 3. Yang ni sebenarnya punca kuasa 2 kan. Jadi dia adalah 1/2 dekat luar bracket.
Ini yang kita kena bezakan. Kita bezakan. Okey, step yang sama. 1/2 dekat luar bracket, kita bawa ke depan dulu, salin balik. 9x kuasa 3. 1/2 tu tolak dengan 1. 1/2 tolak dengan 1. Jadi kat sini 1/2 tolak 1, kita akan dapat negatif 1/2 lah. Kalau rasa malas nak tulis balik salin panjang-panjang, kita akan tulis siap-siap jawapan ni. Syarat kena confirm, confident jawapan tu betul. Jangan tersilap pula. Silap nanti hilang markah. Okey, negatif 1/2. Okey, kemudian kita akan bezakan yang dalam bracket ni pula. Sebab apa saya cakap tadi, sebab yang ni adalah fraction, pecahan. Pecahan ni kadang-kadang mudah untuk kita tersilap kira. Jadi kena betul-betul kira sama ada guna kalkulator ataupun tulis lah. Kalau saya tadi, saya guna kalkulator, ataupun kalau nak tulis boleh 1/2 tolak 1 macam tu kan. Jadi sebenarnya 1/2 tolak 1, 1/2 tolak 2/2. Sebab tu dapat negatif 1/2. Sebab tu dapat negatif 1/2. Okey, patah balik je ke soalan, ke jawapan kita. Kita masuk, tadi kita dah bezakan yang kuasa kat luar. Sekarang kita bezakan yang dalam bracket ni pula, yang merah tu ya. Saya linekan merah. Okey, 7x boleh kita bezakan. Yang ni kuasa 1, kita just ambil dia punya nilai depan x tu. So dapat 7 je lah. Tambah. Okey, yang 9x kuasa 3, 9 tu adalah perkali x kuasa 3 tu kita bawa ke depan, di 3x kuasa 2. Sebenarnya boleh je gabungkan, tapi sebab saya nak tunjuk step by step. Kalau dah biasa 3 darab 9 dapat 27 terus So kita boleh tulis sini 27. So jadi kita tak perlu nak tulis salin banyak-banyak. Jadi dapat 27 x kuasa 2. Okey, takat tu je lah jawapan kita. Kalau kita nak simplify, kalau kita tengok kat sini, kuasa tu negatif. Jadi kita boleh pindahkan dia ke bawah. Yang kat atas biarlah kat atas, yang kat bawah. Okey, yang bracket ni sebenarnya kuasa dia negatif. Jadi kita boleh tulis kat bawah kuasa 1/2. Okey, yang 7 tambah 27x kuasa 2 tu kita boleh letak dia kat atas bracket ni. So kita boleh tulis 7 tambah 27x kuasa 2. Panjangkan sikit lah bracket ni. Macam tu. Okey, itulah jawapan akhir. Jangan nak potong-potong pula, sebab bila bracket ni ada kuasa, kita tak semudah-mudahnya nak potong jadi kalau kita tak yakin nak potong, biarkan je. Better kita biarkan daripada kita potong dan salah. Okey, itu je lah untuk tajuk ni. Tajuk pembezaan hukum rantai. Okey, semoga bermanfaat. Terima kasih semua. Assalamualaikum.